kita masukkan sampailah S itu sama dengan 10. Okey, 2 kasih masukkan dengan 10. Okey, kita dapat 21. Okey, maksudnya fungsi ini 2X tambah 1, kita boleh ganti secara langsung S ini ke dalam situ. Okey, so macam mana tulis? Okey, kita kena tulis had X menghampiri 10. Apa maksud dengan X anak panah 10? Ini maksudnya X anak panah menunjukkan menghampiri 10. Okey, barulah tulis 2S tambah 1, barulah kita gantikan itu S itu 10. Tambah 1, kita dapat 21. Kaedah ini dinamakan sebagai kaedah gantian secara langsung. Faham? Paham. Yang lain? Faham, teacher. Ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya, jangan kamu bingung-bingung. Okey, contoh soalan. Kita lihat contoh soalan yang gantian secara langsung dulu. Okey, ini had X menghampiri kosong. 3S tambah 1. Jadi maksudnya kita boleh jadi maksudnya di situ kita ganti masuk S ini dengan kosong. Jadi 3 darab kosong tambah 1. Okey, 3 darab kosong, kosong. Jangan kamu tulis 3. 3 darab kosong, kosong, kosong tambah 1. Jadi nilainya ialah 1. Okey, sila tulis ya. Oke, teacher. Okey, kaedah ini ialah kaedah kita gantian secara langsung. Ingat tuh. Okey, tengok B. Had X menghampiri 2, 3X kosong 2 tambah S tolak 1. Jadi S ini kita gantikan dengan 2. Okey, jadi 12 tambah 2 tolak 1, so adalah 13. Jadi nilai hadnya ialah 13. Okey, tulis dulu. Okey, sudah? Sudah. Okey, itu kita ganti secara langsung kita dapat nilai. Okey, sekarang tengok kaedah yang kedua. Okey, ini. Nilai had dalam bentuk tidak tentu. Okey, ini bentuk yang kedua. Okey, nilai had dalam bentuk tidak tentu. Apa maksudnya tidak tentu? Okey, bentuk tidak tentu apabila kita masuk nilai had, kita menghasilkan kosong bahagi kosong. Itu maksudnya bentuk tidak tentu. Okey, apabila kita dapat nilai had menghasilkan kosong bahagi kosong, jadi kita terpaksa sama ada guna faktorkan ataupun rasionalkan. Okey, ingat tu. Okey, kita lihat kepada contoh. Okey, contoh ini satu. Okey, jika had X menghampiri kosong, X kosong 2 tambah 3S bahagi dengan X. Okey, apabila kita masukkan S ini dengan kosongan, kita kasih masuk kosong. Kita dapati hasilnya ialah kosong bahagi kosong kan. Ini menunjukkan bentuk tak tentu ataupun tak tertarif. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena sama ada faktorkan ataupun rasionalkan. Jadi fungsi ini kita kena faktorkan lah. Kena faktorkan. Okey. Macam mana kita kasih faktorkan? Jadi maths modern kamu lah. Macam ini. Okey. X kosong 2 tambah 3X. Sini ada X. Sini pun ada X. Jadi kita kena keluarkan X-nya lah. X. Okey. X tambah X. 3 bahagi dengan X.
Jangan lupa yang di sini kita kena tulis hard X menghampiri kosong, kita ikut ini. Tapi mesti tulislah. Oke, jadi S di atas ada, S di bawah pun ada, kita potong. Oke, lepas itu inilah yang tinggal. Hard X menghampiri kosong, X tambah 3. Barulah kita masuk X ini dengan kosong. Oke, jadi kosong tambah 3, sebab itu hasilnya ialah 3. Faham? Paham. Oke, so jadi kamu kena tahu faktorkan. Oke. Oke, lihat contoh yang kedua. Tadi kena faktorkan kan? Oke, tengok contoh yang kedua. Ini soalannya. Hard X menghampiri kosong, punca kosong 2, X tambah 1, tolak 1, bahagi dengan X. Oke, kita tengok. Kita ganti langsung dulu. Berapa kita dapat? Oke, S ini kita masukkan dengan kosong. Oke, bawah ini S kita pun ganti kosong. Oke, so yang di sini punca 1 tolak 1 bahagi kosong. Punca 1 tekan kalkulator dapat 1. 1 tolak 1 bahagi kosong sama dengan kosong bahagi kosong. Kita dapat kosong bahagi kosong. Maksudnya ini adalah bentuk tidak tentu. Oke, bentuk tidak tentu sama ada kita gunakan faktorkan atau rasionalkan. Jadi yang soalan 2 ini kita kena kasih rasionalkan. Oke, kenapa kita kena guna rasionalkan? Sebab ada ini. Jadi maksudnya kita kena darab dengan set conjugate. Ini bab form 4 ni. Oke, kamu tengok ini. Oke, terutama yang di sini. Ini tolakkan. Apabila kita mau kasih rasionalkan, kita darabkan dengan conjugate, di mana ini jadi tambah. Tolak, kalau kita darab dengan conjugate, sini kita tambah. Yang lain tu masih sama. Tengok ini, masih sama kan? Masih sama. Yang belakang satu masih sama. Cuma yang ini, yang tolak itu akan jadi tambah. Kita kasih lawannya. Fahamkah tidak? Paham. Jadi kita darab. Macam mana darab? Oke. Ada yang di sini tidak tahu macam mana kasih kembangnya. Oke. So yang di situ, atas darab atas, bawah darab bawah. Oke. Jadi yang bawah ini kita darablah di tengah ini. Jadi S di luar, kasih kurungan lah. Kan? Oke, yang di atas, macam mana di atas itu kasih kembang. S tambah 1, darab dengan yang di belakang kan? Begini. X tambah 1. Satu tambah 1. Oke, yang ini tolak 1, darab dengan yang di belakang. Oke, macam yang kita darab macam nombor, cuma yang ini bezanya ada puncak. Contohlah, A tolak 2. A tambah 2. Maksudnya saya punya A ialah ini. Oke, tapi cara kembang masih sama. Oke ya. Jadi kita pun kasih kembang lah. Ini darab ini. Berapa dapat? Sila tulis ya ini. Berapa? Kalau X itu kembang. S tambah 1. So ingat, set A darab dengan set A akan dapat A. Puncak ini darab, hapus sudah tinggal A. Oke, jika saya bagi contoh A tambah 1 darab dengan A tambah 1, jadi puncak ini hilang, yang tinggal ialah A tambah 1. Jadi ini pun samalah. Oke, set darab dengan set hilang,
Jadi yang ada ialah S tambah 1. Oke, lepas itu ini darab akan jadi tambah set S tambah 1. 1 darab ini kan, dapat inilah. Oke, jadi yang di belakang pun sama juga. Ini darab. Negatif 1 darab dengan set S tambah 1, jadi adalah tolak set X tambah 1. Negatif 1 darab dengan positif 1, negatif 1. Negatif, positif, negatif. Ha? Jadi yang di situ kita boleh kasih ini. Tengok ni. Ini tambah, ini tolak, hilang sudah ya. Dia ada habis. Jadi yang tinggal ialah S tambah 1 tolak 1. Jadi hasilnya ialah X. Ini pun sama juga dia ada. Jadi yang atas itu tinggal X. Oke, dia tidak tunjuk. Dia dari sini terus ke situ. Macam mana boleh dapat X? Inilah cara kembang. Faham? Paham. Oke. Jangan lupa ini kena ada ya. Kena tulis sebab kita belum masuk nilai kosong. Oke. Jadi yang di situ X per X kurungan set S tambah 1 tambah 1. Atas ada X, bawah ada S, potonglah. Jadi ya tinggal ialah ini. Ini. Oke. Di sini kita masukkan S itu kosong. Nah, ini ada kurang satu langkah. 1 per set kosong tambah 1 tambah 1. Oke, dia kurang satu langkah. Tulis di situ. Nanti tidak tahu macam mana dia boleh dapat 1 per 2 tuh. Oke, jadi 1 per set 1 tambah 1. Nah, kalau tekan kalkulator set 1 maksudnya 1 1 tambah 1. Sebab itu hasilnya ialah 1 per 2. Boleh faham ini rasional kan? Boleh. Oke, itu contoh. Kita lihat yang soalan yang seterusnya. Kita lihat contoh soalan. Oke. Lihat soalan A. Tentukan had bagi setiap yang berikut. Had X menghampiri 4, X kosong 2 tolak 16 per X tolak 4. Oke. So yang ini kita tengok, adakah ini bentuk macam mana? Adakah bentuknya kosong bahagi kosong ataupun ada nilainya sendiri? Kita kasih masuk. Oke. 402 tolak 16 bahagi dengan 4 tolak 4. So 16 tolak 16 bahagi 4 tolak 4 sama dengan kosong bahagi kosong. Oke, maksudnya ini adalah bentuk tidak tentu. Tulis. Jadi jika kita dapat bentuk tidak tentu, ini kamu tengok fungsi ini. Ini kita boleh gunakan faktorkan. Kita gunakan faktorkan. Oke, macam mana kita faktorkan? Ini. X kosong 2 tolak 16. Apa dia punya pemfaktoran? Cari. Apa? Apa dia punya pemfaktoran? Jos? Kejap. Tambah 4 dengan tolak 4 ya. Oke, apa pemfaktoran? X tambah 4, X tolak 4. Oke, S tolak 4. Jadi kita tulislah. Oke, had X menghampiri 4, S tolak 4, S tambah 4, bahagi dengan S tolak 4. Ini bawah kita salin balik. Oke, kamu tengok di situ. Boleh kita potongkan? Boleh kita potongkan? Iya. Atas ada S tolak 4, bawah ada S tolak 4. Jadi kita potonglah. Potong.
Jadi yang tinggal ialah had X menghampiri 4, X tambah 4. Okey. Barulah kita gunakan T secara langsung. Di mana S ini kita ganti 4. 4 tambah 4 jadi jawapannya 8. Okey. Oke, teacher. Okey, jadi yang soalan A kita gunakan faktorkan. Okey, kita tentukan dia ini adalah bentuk tidak tentu, kita gunakan faktorkan. Okey, tengok kepada B. Okey, had X menghampiri 4, S tolak 4, bahagi dengan set X tolak dengan 2. Okey, kita cari dulu. Apakah jenis bentuk ini dulu? Sama ada tidak tentukah ataupun tentu. Okey, kita ganti masuk itu S itu dengan 4. Okey, S ini kita gantikan dengan 4 ni. Jadi 4 tolak 4 bahagi dengan punca 4 tolak dengan 2. Okey, 4 tolak 4 kosong. Set 4 ialah 2 tolak 2. So adalah kosong bahagi kosong. Jadi maksudnya ini adalah bentuk tidak tentu ataupun tak tertarif. Okey, bentuk tidak tentu. Jadi ini kita gunakan rasionalkan. Kenapa teacher cakap pakai rasionalkan? Sebab ini, tengok bentuk ini. Lain dengan bentuk A kan? Ini kita pakai faktorkan. Ini kita guna rasionalkan. Okey. Jadi kalau gunakan rasionalkan, okay, kena darab dengan conjugate lah. Kan? Darab dengan conjugate. Darab dengan conjugate. Okey, jadi had X menghampiri 4. Ini kita tulis. X tolak 4 bahagi dengan set X tolak dengan 2. Okey, kita kena darab dengan conjugate. Macam mana darab dengan conjugate? Ini dengan ini, tengah-tengah ini tambah. Okey, set X tambah 2 bahagi dengan set S tambah dengan 2. Fahamkah? Paham? Okey, jadi kita pun darab. Atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi had X 4. Jadi S tolak 4 darab dengan set X tambah 2 bahagi set S tolak 2 set S tambah 2. Barulah kita kasih kembang. Cuba kamu kembang. Tahu kembang kan? Coba. Seperti mana yang kamu sudah pandai kembang, itulah cara yang sama kasih kembang. Kasih kembang dulu. Okay, kalau saya mau tetap ini X Oke, coba kembang. Ya, dia ada tempat.
bila kamu kembang, ini tulisan ini mesti tulis ya. Dari awal sampai akhir. Sebelum kamu masuk nilai X tu. Oke. Oke, tapak kembang, betulkah? Dapat. Oke, ini X darab, kita dapat ini X set X. Oke, yang lain macam biasalah. Oke, so yang atas itu kita boleh tengok adakah yang sama. Ya ada kan? Oke, tengok yang di bawah adakah yang sama. Nih, kita boleh potong sudah. Tak ada kan? Sudah habis. Jadi, X set X tambah dengan 2X, tolak dengan 4 set X, tolak dengan 8, bahagi dengan X tolak 4. Hah? Ini tidak boleh selesai ya, ini. Dengan ini. Sebab ini 4, ini X. Tak boleh. Oke, so yang di situ saya mau cari nilai. X ini saya kasih masuk 4. Sebab itu yang had X menghampiri 4 tu tak payah tulis. 4, set 4, yang penting X itu ganti masuk dengan 4. Oke, tambah 2, darab 4, tolak 4, set 4, tolak dengan 8. Oke, bahagi dengan 4 tolak 4. Oke, teacher. sudah? Ya. Ada yang Nggak salah? lihat. Terus teacher. Ada yang salah kembangan? Anu teacher, nggak boleh kah macam apa nih? Kan tadi yang time mau darab tuh kan teacher ada yang X tambah 4 bagian atas tuh kan teacher. Bukan boleh potong ke dengan yang bagian bawah tuh? Mana nih? Mana nih? Mana ada X tambah 4? Yang X tolak 4. X tolak 4 darab itu. Darab puncak X tambah 2. Terus yang bawah tuh kan X tolak 4 sudah jadi boleh potong kan teacher? Maksudnya di bahagian sini kah? Sini? Bukan atas lagi teacher. Atas lagi. Boleh potong berarti teacher. Oh, Yang bawah. kejap. Teacher tulis balik dulu. Masuk kamu. 4 X menghampiri 4. X tolak 4. Kedua. Ini maksudnya bawah itu kamu kembang. Kamu dapat hasil X tolak 4. Itu kah? Iya teacher. Boleh. Oke, masuknya di situ, masuk si Jos. Maksudnya di atas kamu tidak mau kasih kembang dulu lah kan? Iya. Oke, kejap. Boleh. Oke. Maksudnya dia masih lagi S tolak 4, dia tidak mau kembang dulu. Dia kembang yang di bawah. Oke, di sini. Oke, so bila sampai yang langkah ini, jadi yang S tolak 4 atas ada, bawah ada, dia potong.
Oke, jadi yang tinggal ialah mat X menghampiri 4 puncak X tambah 2. Begini kah? Iya, teacher. Oke. Jadi, bila sudah potong X tolak 4, jadi yang tinggal ialah had X menghampiri 4 puncak X tambah dengan 2. Jadi, X ini kita ganti masuk dengan 4 lah. Jadi, jawapannya ialah 4. Oke? Oke, teacher. Oke. Ada soalan setakat ini? Iya, ada, teacher. Kelly? Syamidin? Satu? Kamu masuk, jangan CCTV ya. Oke, so ingat. Kalau yang bentuk tidak tentu, kita boleh kasih faktorkan ataupun rasionalkan ya. Tahukah bila boleh gunakan faktor, bila kita guna rasional? Tahukah? Tahu, teacher. Jos, macam mana kita, kalau bentuk tidak tentu, macam mana kita gunakan sama ada faktor ataupun rasionalkan? Kalau rational tuh setengok yang bawahnya lah, teacher. Kalau Hmm, macam ada yang itu, root bawah tuh. ataupun atas. Ya, ada itu punca tuh. Sama ada dia punya punca di atas ataupun punca di bawah. Macam yang contoh ini. Dia punya punca di atas tuh. Ataupun punca yang di bawah. Macam ini. Oke. Kalau tak ada punca, itu guna faktorkan. Boleh? Oke, teacher. Oke. So, tengok ini. Oke, kalau nilai had dalam bentuk tidak tentu, pertama kita ganti dulu. Kita ganti langsung dulu. Di mana X itu kita kasih masukkan dengan kosong. Jadi kita dapati kosong bahagi kosong. Jadi kita kena faktorkan. Ini kita kasih faktorkan. S atas, S bawah kita boleh potong. Lalulah kita masuk S ini dengan kosong. Tapi perkataan kena tulis ya. Apabila sudah masukkan S itu kosong, perkataan ini tak payah tulis sudah. Macam ini, kosong tambah 3. Jadi jawapan ialah 3. Jadi yang tepat ini tak payah tulis perkataan had tu. Okey. Kesimpulan. Okey, untuk menentukan nilai had bagi fungsi fx, okey, kalau secara ganti langsung kita dapat nilai. Nilai nyata maksudnya kita dapat nilai sama ada 1 kah, 2 kah, ataupun 1/2. Maksudnya dia ada nilai tetap. Itulah dia punya jawapan. Oke, kalau kita gantikan secara langsung, kalau dapati kosong bahagi kosong itu adalah bentuk tidak tentu. Jadi sama ada kita kasih faktorkan ataupun rasionalkan. Kalau faktorkan, ini kita kasih faktor lah. Kalau rasionalkan, seperti mana yang Jos cakap, ada ini, set. Sama ada dia punya set ini di atas, ataupun setnya di bawah. Contoh, X per set X tolak 2. Ini. Oke, kalau rasional, kita kena darab dengan konjugat. Tahu apa itu darab dengan konjugat? Oke, maksudnya kalau untuk yang ini, kita darab dengan konjugat. S tambah 1 tolak 1 per S darab. Ini konjugatnya. Ini tolakkan, kita kasih tambah. Atas bawah sama. Ini. Yang lain itu sama. Kalau yang bentuk begini, oke, had X menghampiri kosong, S per puncak S tolak 2. Kalau darab dengan konjugat, set X
ini tolakkan. Kalau darab dengan conjugate, kita kasih tambah 2. Oke, boleh? Boleh. Yang lain? Boleh teacher. Boleh kan? Senang saja nih. Oke, so sekejapnya. Oke. Nanti teacher akan share itu latihan untuk 2.1. Oke, kamu buat. Nah, ini dia soalan. Sama ada ini boleh ganti langsung ataupun bentuk tidak tentu sama ada rasional atau faktorkan. Boleh? Sampailah L. Oke kah tidak? Oke, teacher. Oke ya. Sudah ambil buku tes kah? 5 Carnation? Saya sudah, teacher. Teacher. Sudah. Yang belum itu silakan pergi ambil ya buku tes tu ya. Teacher tidak tahu siapa yang belum ambil tu. Oke, so latihan yang hari ini dengan kemarin sila buat hari Ahad hantar ya. Boleh? Oke, teacher. Oke, so itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, thank you, teacher. Thank you teacher.